Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa kita kembali untuk mata pelajaran Matematik tingkatan 1, bab 8 garis dan sudut, bahagian 2, bab 8, 8.1 untuk 8.1F. 8.1 garis dan sudut. Pelajar-pelajar boleh merujuk kepada buku teks muka surat 176. Okey, di sini kita akan mempelajari 8.1F. Bagaimanakah anda membuat pembinaan geometri? Di sini kita akan mempelajari cara membina dan juga menerangkan rasional langkah-langkah pembinaan. Yang pertama, kita akan mempelajari membina tembereng garis. Okey, kita akan lihat gambar ajar di bawah, contoh tembereng garis AB. Yang kedua, kita akan mempelajari pembahagi dua sama serenjang suatu tembereng garis. Okey, kita lihat kepada gambar ajar. Okey, di sini menunjukkan AB adalah pembagi sama serenjang bagi garis CD. Dan seterusnya kita akan mempelajari yang ketiga, iaitu garis serenjang kepada suatu garis lurus. Kita lihat kepada gambar ajar. Okey, ada dua gambar ajar. Yang pertama iaitu melalui titik M. Yang kedua melalui titik N. Okey. Seterusnya kita akan mempelajari cara melukis garis selari, iaitu dua garis lurus yang tidak akan bertemu. Alatan untuk membuat pembinaan geometri, pelajar-pelajar perlu ada jangka lukis. Okey, kita lihat gambar ajar jangka lukis. Okey, yang terdiri daripada sebelah kiri adalah jarum. Okey, sebelah kanan adalah pensel. Okey, dan seterusnya perlu ada pembaris. Okey, kita perlu ada dua alatan untuk membuat pembinaan geometri, iaitu jangka lukis dan juga pembaris. Membuat pembinaan geometri, okey, yang pertama melukis tembereng garis. Tembereng garis ialah suatu garis lurus dengan panjang yang tertentu, disebut sebagai tembereng garis. Okey, kita lihat kepada contoh. Okey, soalan, bina tembereng garis AB dengan panjang 8 cm dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Okey, kita lihat kepada penyelesaian. Okey, melibatkan langkah pertama, kita lukis garis dan tandakan dengan titik A. Okey, kita lihat kepada gambar ajar. Okey, di sini kita lukis garis menggunakan pembaris dan kita tandakan dengan titik A. Okey, seterusnya kita lihat kepada langkah yang kedua. Okey. Ukur jarak 8 cm pada jangka lukis. Okey, kita akan ambil pembaris. Okey. Dan seterusnya kita akan ambil jangka lukis dan kita letakkan bahagian jarum pada nilai kosong. Dan pensel kita letakkan pada 8 cm. Okey. Jadi bukaan jangka lukis kita adalah 8 cm. Jadi jangka lukis kita akan ditandakan pada bahagian garisan yang kita buat, yang ditandakan dengan titik A. Jadi kita lihat kepada gambar ajar di bawah. Okey, langkah yang ketiga, dari titik A dengan jarak 8 cm pada jangka lukis, tandakan titik B pada garis lurus. Okey, lihat kepada gambar ajar. Okey, jadi bukaan jangka lukis ini kita akan bawa ke bawah. Okey. Dan kita akan letakkan jarum kita pada bahagian A dan pensel kita dengan bukaan 8 cm. Okey.
Dan pada bukaan 8 cm kita akan tandakan lengkok. Okey, lengkok seperti di gambar ajar di sebelah. Ini langkah 3 dan kita tandakan dengan huruf B. Jadi di sini kita selesai melukis tembereng garis AB yang berukuran 8 cm. Yang kedua ialah melukis pembahagi dua sama serenjang. Pelajar-pelajar boleh merujuk kepada buku teks muka 177. Okey, kita lihat di sini garis AB adalah berserenjang dengan tembereng garis CD dan membahagikan CD kepada dua bahagian yang sama panjang. Jadi garis AB disebut sebagai pembahagi dua sama serenjang CD. Okey, lihat pada gambar ajar garisan CD dengan AB. AB adalah pembahagi dua sama serenjang bagi CD dengan keadaan bahagian yang sama panjang. Okey, kita lihat kepada contoh. Okey, soalan, bina pembahagi dua sama serenjang bagi tembereng garis PQ dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Kita lihat kepada garis PQ adalah menguput. Okey, untuk membina garis pembahagi dua sama serenjang, maka kita akan lukis satu garisan tegak, okey, melalui PQ. Okey, kita lihat kepada penyelesaian. Okey, langkah ada melibatkan 4 langkah. Yang pertama, buka jangka lukis supaya bukaannya lebih daripada separuh panjang PQ. Okey, kita lihat kepada gambar ajar. Okey, di sini garis PQ dan ada satu tanda di tengah, iaitu tanda tengah, tanda garisan tengah. Dan kita akan ambil jangka lukis dan kita letakkan jarum pada bahagian P dan kita akan letakkan pensel. Okey, iaitu bukaannya adalah lebih daripada separuh panjang PQ. Okey, seterusnya kita lihat kepada langkah yang kedua. Bina dua lengkok dari P, satu atas PQ dan satu bawah PQ. Jadi kita akan lihat pada gambar di bawah. Jadi jangka lukis yang di atas bukaan ini kita bawa ke bawah. Okey, kita mulakan dengan P. Okey, kita letak jarum pada P dan penselnya di bahagian atas dan kita tandakan dengan lengkok, okey, yang berwarna biru. Dan seterusnya kita ulang langkah yang sama di bahagian bawah, meletakkan jarum pada bahagian P dan meletakkan pensel di bahagian bawah dan kita tandakan dengan garisan sama iaitu berwarna biru, iaitu lengkok, ya. Dan seterusnya kita akan lakukan proses yang ketiga. Tanpa mengubah bukaan jangka lukis, bina dua lengkok dari Q. Satu atas PQ dan satu bawah PQ. Jadi langkah yang sama kita lakukan pada Q. Jadi kita akan gunakan jangka lukis, bukaan adalah sama. Okey, jadi kita tidak perlu mengubah bukaannya. Okey. Dan kita mulakan daripada jarum pada Q dan pensel di bahagian atas dan kita tandakan dengan lengkok berwarna pink. Dan seterusnya kita ulang lagi proses di bawah. Jarum pada Q, pensel di bahagian bawah dan kita tandakan dengan lengkok berwarna pink. Okey, kita lihat langkah yang keempat. Lukis garis yang menyambung titik persilangan lengkok yang dibina dalam langkah 2 dan 3. Okey, di sini kita lihat kepada titik persilangan lengkok. Okey, ada satu, ada dua. Okey, pada titik persilangan ini kita akan lukis garis. Okey, kita akan lukis garis. Okey, garis yang kita lukis merupakan garis pembahagi dua sama serenjang untuk garis PQ. Yang ketiga, melukis garis renjang kepada suatu garis lurus.
Okey, kita lihat kepada contoh. Dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja, bina garis renjang kepada PQ dan melalui titik M. Okey, kita lihat di sini titik M dan garis PQ, dan kita akan bina garis renjang daripada titik M. Okey, dan lihat kepada penyelesaian. Okey, lihat kepada langkah yang pertama. Dengan bukaan jangka lukis yang sama dari M, bina dua lengkok pada PQ dari M. Label dua titik itu sebagai R dan S. Okey, kita lihat kepada gambar raja di sebelah. Okey, kita bermula dengan titik M dan kita ambil jangka lukis, kita letakkan. Kita bermula di bahagian kiri atas. Kita letakkan jarum pada titik M dan pensel kita di bahagian bawah. Okey, jadi kita akan bina lengkok. Okey, di sini. Okey, pada tanda nombor 1 dan kita akan tulis huruf R. Okey, seterusnya kita ulang langkah yang sama dengan bukaan yang sama di sebelah kanan bahagian atas. Okey, kita letakkan jarum pada titik M dan kita letakkan pensel di bahagian bawah dan kita tandakan lengkok. Okey, seperti berwarna pink ini, dan kita tandakan dengan huruf S. Okey, jadi selesai langkah 1. Langkah yang kedua. Okey, dengan bukaan jangka lukis yang sama dari R dan S, bina lengkok masing-masing dari R dan S supaya dua lengkok itu bersilang. Okey, kita lihat pada gambar raja ini, kita lihat garisan lengkok dilukis pada bahagian bawah garisan PQ. Jadi di sini kita akan meletakkan jarum kita. Kita bermula dengan sebelah kiri, itu jarum pada bahagian R. Okey, dan pensel kita di bahagian bawah, dan kita akan lukis lengkok, okey, yang berwarna biru. Okey, dan seterusnya kita ulang langkah yang sama pada sebelah kanan, iaitu meletakkan jarum pada S dan meletakkan pensel pada bahagian bawah. Okey, dan kita akan bina lengkok yang berwarna biru. Okey, seterusnya kita lihat kepada langkah yang ketiga. Okey, lukis garis yang menyambung M dengan titik persilangan dua lengkok itu. Okey, kita lihat di sini dua lengkok bersilang. Jadi kita akan lukis satu garis lurus dari M. Okey, dari M menuju kepada lengkok yang bersilang. Okey, garis yang kita lukis adalah merupakan garis serenjang pada suatu garis lurus, iaitu garis lurus PQ melalui titik M. Kita lihat kepada contoh seterusnya. Pelajar-pelajar boleh merujuk kepada buku teksmu ke surat 179. Okey, contoh. Dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja, bina garis renjang kepada PQ dan melalui titik N. Kita lihat di sini titik N berada pada garis PQ. Jadi kita akan lukis garis renjang melalui titik N. Okey, jadi kita lihat kepada penyelesaian. Okey, langkah yang pertama, dengan bukaan jangka lukis yang sama, bina dua lengkok pada PQ dari N. Label dua titik itu sebagai R dan S. Okey, kita lihat kepada gambar rajah. Okey, melalui titik N. Pada titik N kita akan letak jarum. Okey, itu kita akan ambil jangka lukis dan letak bahagian jarum kita letak pada titik N. Dan bahagian pensel kita menghala kepada garisan Q. Okey, bukaannya adalah kurang daripada Q dan kita akan tandakan dengan lengkok. Okey, seperti langkah 1 ni, dan kita akan tulis huruf S dan kita akan ulang proses yang sama di sebelah kiri
meletakkan jarum pada N dan meletakkan pensel di bahagian P dengan bukaan yang sama. Kita akan lukis di sini lengkok dan kita akan tandakan dengan R seperti gambar di atas. Okey. Dan seterusnya kita akan buat proses yang kedua. Besarkan bukaan jangka lukis melebihi NR atau NS dengan bukaan yang sama dari R dan S. Bina dua lengkok masing-masing di atas dan di bawah PQ supaya dua lengkok itu bersilang. Okey, maksudnya dua lengkok di atas dan di bawah. Okey, kita melalui RS yang kita bina tadi. Okey, kita akan bermula dengan S dan kita akan letak jarum di sini, iaitu jangka lukis. Meletakkan jarum di bahagian S dan meletakkan pensel dulu di bahagian atas. Okey, kita tandakan dengan garisan yang berwarna pink. Okey, ini garisan ini. Dan kita akan lakukan proses yang sama di bahagian bawah. Okey, meletakkan jarum pada bahagian S, meletakkan pensel di bahagian bawah dan kita tandakan lengkok, okey, yang berwarna pink. Dan seterusnya kita akan letakkan jarum kita di bahagian R. Okey, kita lakukan di bahagian atas. Okey, jarum di bahagian R. Okey, dan letakkan pensel di bahagian atas. Okey, kita tandakan dengan garisan yang berwarna biru dan kita akan ulang proses yang sama di bahagian bawah. Jarum pada bahagian R dan pensel di bahagian bawah dan kita akan buat satu lengkok berwarna biru. Okey, seterusnya kita akan lakukan proses yang ketiga. Lukis garis yang menyambung N dengan dua persilangan yang dibina dalam langkah 2. Okey, kita lihat di sini N dan kita lihat persilangan. Okey, titik persilangan di sini, titik N, titik persilangan. Okey, di sini, di atas dan di bawah. Jadi kita akan bina satu garis lurus. Okey, garis ini adalah garis pembahagi dua sama serenjang. Okey, untuk garis PQ yang melalui titik N. Okey, lihat kepada yang keempat, iaitu melukis garis selari. Pelajar-pelajar boleh merujuk kepada buku teks muka surat 180. Kita lihat kepada contoh. Dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja, bina garis selari dengan PQ dan melalui titik R. Okey, kita lihat di sini gambar rajah. Okey, PQ dengan titik R. Okey, garis lari ialah garis yang tidak bertemu dan mempunyai arah yang sama. Okey, kita lihat kepada langkah penyelesaian yang pertama. Dengan bukaan jangka lukis yang sama dengan jarak PR, bina satu lengkok melalui R dari P. Jadi kita lihat kepada gambar rajah. Okey, kita akan bina lengkok pada R. Jadi kita akan letakkan jarum kita pada bahagian P dan juga pensel kita di bahagian R. Okey, dan kita tandakan dengan lengkok. Okey, di sini. Dan seterusnya kita akan lakukan proses yang kedua. Kekalkan bukaan jangka lukis, bina satu lengkok dari Q. Okey, bukaan yang sama tadi. Okey, kita akan lukis lengkok, okey, dari Q. Jadi di sini kita akan letakkan jarum dan juga pensel ke atas. Okey, kita lihat. Okey, jarum di bahagian Q dan pensel di bahagian atas dan kita tandakan dengan lengkok seperti yang telah ditanda. Okey, dan seterusnya kita lihat langkah yang ketiga. Dengan bukaan jangka lukis yang sama dengan jarak PQ, bina satu lengkok dari R yang bersilang dengan lengkok yang dibina dalam langkah 2. Maksudnya kita akan ambil jarak yang sama daripada PQ dan kita akan letakkan
bahagian jarum kita pada art untuk membina lengkuk pada bahagian ini. Jadi caranya ialah, kita lihat pada gambar ajar, kita letak jarum pada art dan bukaan pensel kita. Di sini, iaitu bukaan ini adalah sama jarak dengan PQ. Jadi kita akan tandakan dengan lengkuk. Kita lihat ada lengkuk yang bersilang. Seterusnya yang keempat, lukis garis yang menyambung art dengan titik persilangan yang dibina dalam langkah 3. Jadi kita lihat di sini adalah titik persilangan. Dan kita sambungkan garis lurus dari art ke titik persilangan. Maka kita akan letak satu garis lurus. Garis yang dibina adalah garis selari dengan PQ. Garis selari dengan PQ. Jadi jawapan terlihat di sini. Kita akan lukis seperti gambar di bawah. Dan lukisan kita perlu ada tanda lengkuk. Kerana tanda lengkuk menunjukkan lukisan geometri. Sekian, terima kasih untuk tajuk 8.1F dan kita akan berjumpa lagi untuk tajuk 8.1G.